Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya Izzat Yusof, co-founder TSS Consultancy and Services. Okey, so kepakaran TSS Consultancy and Services ni dia membantu masyarakat di luar sana menguruskan kewangan dengan betul, tanpa tukar kerja dan tanpa tukar bisnes. Okey, so topik yang akan Izzat share hari ni iaitu pasal emas. Macam mana nak melabur emas dengan betul tanpa rugi. Izzat akan share 5 rahsia. Tapi sebelum tu Izzat nak korang share dulu, tag kawan-kawan. Izzat tengok view cukup 10 orang, Izzat akan share benda tu. Okay, so share dulu Right. Jangan lupa invite kawan-kawan sebab Izzat harap dengan ilmu yang Izzat share ni dapat memberi manfaat kepada semua. Bukan kepada Izzat seorang saja, memberi manfaat kepada kawan-kawan Izzat dan masyarakat di luar sana tentang ilmu kewangan emas. Macam mana nak urus emas dengan betul. Okay. So Okay, sebelum tu Izzat nak tanya, Izzat punya suara clear ke tak? Boleh komen kat situ, boleh komen kat bawah. Sebelum Izzat start, alright. Okay. Alright. So hari ni Izzat nak share 5 rahsia kalau nak melabur emas tak nak rugi. Okay, so yang pertama, apa yang korang perlu tahu iaitu kena beli gold bar, jangan beli barang kemas. Sebab apa? Okay, sebab barang kemas ni harga dia lebih mahal daripada gold bar. Okay, so barang kemas ni dia mahal sebab apa? Okay, lagi cantik dia punya design, lagi sukar untuk dibentuk, dia lagi tinggi dia punya kos upah dia. Kos upah dia tu lah yang mahal. Dia yang fikir kat situ. Tapi gold bar ni lain, harga dia harga biasa je lah. Tapi yang itu mengikut pada company yang kita join, yang kita beli. So lagi satu, kalau beli barang kemas ni dia tak sesuai untuk pelaburan. Sebab apa? Sebab bila kita dah beli barang kemas itu, dia punya harga terus jatuh. Kalau kita nak jual, dia jadi susut nilai. Susut nilai sebanyak 20% hingga ke 40%. So untuk barang kemas ni dia cantik untuk segi perhiasan lah. Kalau perempuan mesti suka nak beli barang kemas. Tapi untuk pelaburan tu tak sesuai sangat. Sebab bila kita nak jual, harga dia lebih rendah. Tapi berbeza dengan gold bar. Gold bar kalau kita jual, dia punya susut nilai dia rendah, tak sebanyak macam barang kemas. So gold bar ni dia dikategorikan, dia ada dua, iaitu 999 dan 99.9. So apa beza dua tu? Okay, so kalau 999 ni dia beza dia iaitu kepaduan dan ketulinan dia. Kalau 99 ni dia punya peratusan, ketulinan dan kepadatan. Dia sebenarnya dia sama je. So Izzat tunjuk dulu dia punya, sekejap alright. Sekejap. Alright. Okay, so kat sini kita boleh tengok emas 999 dan emas yang lain. Kenapa barang kemas dia tak guna emas 99 tapi guna emas 916? Sebab apa? Okay, sebab kalau dia guna 99 ni, emas tulen dia bersifat lembut. Okay, dia bersifat lembut. Tapi kalau kita guna barang kemas menggunakan emas 99 ni, dia macam cepat terputus. Kalau tarik cepat terputus. Sebab tu ramai kedai-kedai emas kat luar sana guna untuk barang kemas, dia guna emas 916. So lagi kurang dia punya emas, lagi kuat ketahanan dia. So kat sini kita boleh tengok. So 916 kita ada. Kalau 999 dia panggil 24 karat. 916 22 karat. So kalau lagi kurang emas, lagi kuat ketahanan, and nilai dia lagi murah lah. So tak ada nilai lah kalau ikutkan.
Sebab tu kalau kita tengok Zulian, iaitu emas celup. Sebab apa? Emas celup ni dia punya ketahanan dia kuat. Sebab dekat dalam tu dia punya lapisan dia guna bahan dia guna logam. And bila dia celup dia guna lapisan emas. Dia memang dia punya kuat ketahanan. Sebab lagi kurang emas lagi kuat ketahanan. Tapi dia tak ada nilai. So kalau korang pernah dengar cerita tak yang pasal yang saya tunjuk muka lah. Okay, korang pernah dengar tak cerita-cerita dulu yang pasal ada yang digigit emas untuk tentukan dia punya ketulinan emas tu. Okay, so kalau ada lekuk kat emas tu, bermaksud emas tu tulen. So kita boleh tengok juga yang macam kalau tengok Olimpik, piala-piala Olimpik tu dia ada gigit emas. Kalau ada lekuk tu memang emas tu tulen. Sebab emas tu dia bersifat lembut. Dia lagi kurang emas, lagi kuat ketahanan. Sebab tu kalau ada kes ragu, kalau dia ragu emas 99 tu, cepat je dia putus. Kalau dia ragu emas 916 ke bawah, dia lambat. Dia kata dia susah nak terputus lah dia punya emas tu. Okay. So yang kedua yang Izzat nak share iaitu rahsia yang kedua. Kalau nak bermain dengan emas ni, korang kena beli pada harga yang rendah dan jual pada harga yang tinggi. So ada tak yang beli emas? Sekarang emas tengah jatuh, ada ke yang beli emas? Boleh komen kat situ. Pernah. Ya, Izzat Yusof. Okay. So Izzat sambung balik. So kalau nak tahu bila masa kita patut beli, persoalannya bila kita patut beli emas dan bila sepatutnya kita jual emas tersebut. Bila? Sebab sekarang kita tengok bila harga emas jatuh, ramai berebut nak pergi kedai emas, nak beli emas, sampai beratur panjang lah kat belakang, sampai sanggup tunggu tengah-tengah panas. Tapi kalau korang tahu teknik yang betul, cara yang betul, korang tak perlu lagi beli emas sekarang. Kalau nanti Izzat tunjuk sebab apa. Okay. So kita tengok Izzat tunjuk dia punya graf. Sekejap Sekejap. Alright. Okay. So kat sini ada nampak? Alright, dia tak nampak mana. Okay. Kat sini kita boleh tengok pada bulan September. Ini adalah graf NT4. So ini menunjukkan graf daripada tahun sebelum ni sampailah tahun 2021. So emas berlaku kenaikan pada tahun 2011 mencanak, iaitu harga dia 1 gram RM273.57. Dia naik tinggi. Sebab apa? Sebab apa? Korang tahu tak sebab apa? Dia naik. Kalau kita tengok harga dia graf 2011 hingga graf, kalau tengok yang hujung sekali, iaitu graf 2020 dengan 2021, harga dia lebih kurang sama. Tapi dulu harga dia dah tinggi dah 2011 ni. Sebab dulu Izzat beritahu dia ada 70% digunakan untuk pelombongan. Sebab dulu banyak pelombongan, lagi banyak emas, lagi tinggi harga emas tu. Lagi banyak emas kat lombong dikorek, lagi tinggi harga emas tu. Dia berbeza dengan minyak. Kalau minyak dia lagi banyak pengeluaran minyak, dia lagi murah minyak tu. Dia ada dua benda yang berbeza. So 70% pelombongan, 30% manipulasi. Manipulasi ni dimanipulasi mata wang. Contohlah saya katakan kalau nak naikkan mata wang, so Izzat bagi contoh yang pada sekarang lah. So kita tengok mata wang USD sekarang makin berkurang. Macam mana kita nak naikkan mata wang ni? Sebab apa dia relate dengan emas? Korang tahu tak? So manipulasi mata wang ni, kalau nak naikkan mata wang, kita kena turunkan harga emas. Sama tak kalau bila nak mata wang naik, harga emas kena turun lah. Sebab mata wang ni dia bersandarkan USD. So sekarang kita tengok sebab apa harga emas ni makin lama makin turun. Sebab sekarang harga USD dia 4.05. Jadi dia nak naikkan mata wang USD tu. So dia terpaksa turunkan harga emas. Sebab tu berlakunya manipulasi. So ni pada tahun 2011. So kita tengok pula, so pada tahun 2015 dia berlaku penurunan.
dia berlaku penurunan sampailah kat bawah tu, sampai 1 gram berharga RM150.83. So korang, kalau korang beli pada tahun 2011 tu, kalau orang simpan lama, lepas tu nak jual sekarang, rasa macam tak berbaloi sebab harga dia sama je dengan harga sekarang. Sebab tu kalau korang kena tahu pasal analisis support and resistance. Sebab tahun 2011 dia dah mencanak, so dia kena berlaku penurunan untuk membuat retracement. So pada tahun 2015 ni 70% dia berlakunya manipulasi dan 30% berlakunya pelombongan. Sebab masa ni dah berlaku pelombongan, dah kurang. So masa ni lah waktu sesuai untuk beli emas. Kalau ada yang beli emas pada waktu 2015 ni memang dah untung kau-kau lah. Dia dah naik mencanak pada tahun 2020. Okay lah. So kita boleh tengok. So dia berlaku retracement pada tahun 2015 sampai harga RM150.83. So kita tengok pula. Okay, pada 1 Ogos 2020, 1 gram berharga RM297. Yang tu yang paling latest, yang paling tinggi. So masa ni kalau korang beli emas tak sesuai kalau untuk membuat pelaburan. Sebab harga dia dah mencanak tinggi. So apa yang korang perlu buat, Izzat akan tunjuk. Next. Sekejap Okay, so kalau korang tengok dekat MT4, iaitu untuk ni lah, untuk kita tengok graf waktu sesuai untuk beli emas, iaitu pada kawasan yang Izzat tandakan kuning tu, iaitu pada kawasan 50.0 dan 61.8. Korang nampak tak kat kawasan tu? So sekarang ni tak, kalau bagi Izzat tak sesuai lagi untuk beli emas, sebab dia tengah berlaku penurunan. Dia berlaku penurunan sampailah pada harga RM223.94 dan pada harga RM205.55. Masa itulah korang nak beli emas banyak-banyak, beli masa tu. Tapi sekarang dia tengah berlaku penurunan, tak sesuai lagi untuk buat pelaburan. Kalau nak beli emas, nak buat pelaburan, sebab dia berlaku penurunan, dia berlaku retracement, and dia akan naik balik. Okay, so kalau korang tengok harga sekarang emas, satu emas yang saya Izzat bulatkan tu, iaitu harga 1 gram RM250.15. So dia akan berlaku penurunan lagi. Kita tengok berapa bulan lagi sampai bila, and dia akan berlaku kenaikan balik. Dia akan pecah yang atas balik, yang Izzat tunjuk pada tahun 2020. Kat sini dia akan naik balik melebihi 1 Ogos ni. So masa itulah sesuai nak jual emas. So yang waktu sesuai, iaitu kena tunggu dulu lah untuk berlaku penurunan. Jangan gaduh nak beli emas, tengah turun ni, nak beli, sabar. Kita sabar dulu. Kena tunggu dia turun sampai harga yang Izzat bagi tadi. Sampai harga kat sini. Ini harga yang sesuai kalau korang nak beli emas. Okay, so yang ketiga, apa yang Izzat nak share. Okay, dah 10 lah, panas So ada komen apa-apa tak yang nak tanya pasal emas? Kalau ada yang tak faham, boleh komen. Okay, Kemah, terima kasih. Tak ada duit nak beli emas sekarang. Tak apa. Sekarang bukan waktu sesuai untuk beli emas. Korang kumpul dulu duit, nak masuk COVID ni. Kumpul dulu duit sampai satu tahap, sampai satu masa macam yang Izzat tunjuk tadi, pada harga boleh turun sampai harga RM205. Dan tu korang belilah emas banyak-banyak. Sebab apa? Sebab dia akan berlaku kenaikan balik. Okay, kalau korang beli banyak-banyak, dia akan sampai dekat atas sekali, dia akan pecah dia punya resistance tu. Masa tu lah korang jual. Memang kaya-kaya lah masa tu kalau beli. Kalau jual masa tu, dia beli kat bawah, dia jual kat atas. Okay, hai Kemah, terima kasih. Okay, so next Izzat nak share pasal yang ketiga. Yang tiga iaitu kena tahu pasal spread. Spread jual beli kena rendah. Okay, so yang sesuai iaitu kena spread bawah 10%. And then yang paling terbaik untuk spread tu kena paling terbaik iaitu 5% lah. Ya betul tu, dia akan berlaku major correction. Dia akan buat correction balik. Dia akan pergi kat bawah yang tadi untuk support and resistance, untuk analisis tu dia akan buat major correction.
Dia akan pergi bahkan dia dah sampai ke atas. Dia sudah sampai dekat overbound. Kalau korang dia belajar pasal tu, dia akan sampai ke atas, dia akan buat major correction, dia akan pergi sampailah kat point yang Izzat tandakan kuning tadi, and dia akan naik balik. So yang situ kalau korang nak beli emas, belilah banyak emas kat situ. So sekarang ni let lu, kumpul duit lu. Tak perlu gaduh-gaduh, tak perlu rushing-rushing. Sebab korang dah ada ilmu ni, korang boleh gunakan dengan betul. Okay. So yang ketiga iaitu kena split jual beli rendah. Contoh korang beli emas, contoh Izzat bagi harga korang beli emas pada harga 200. Korang beli emas, korang dah bayar dah duit tu ke token emas tu. So bila korang dah bayar, korang nak jual balik pada waktu yang sama. So korang beli 200, korang nak jual balik ke token tu, so dia akan berlakunya spread, ada spread. Contoh dia ambil spread 5%. So bila korang jual balik, korang akan dapat pulangan duit 190. 5%. So kalau nak tahu, korang kena cari spread emas yang ada spread yang rendah. Kalau contoh, Izzat bagi contoh iaitu Publigo dia spread dia bawah 8%. Yang paling minimum ni boleh pergi 5%. Kalau Publigo pergi Publigo, okey. Kalau Publigo nak pergi ke Power Gold, iaitu daku spread yang lain. Sebab Power Gold dia lain brand, lain jenama. Kalau Publigo contohlah dia ambil spread, Izzat ambil paling minimum 5%. Kalau Power Go dalam 15%, korang kena total 2. Bila total 2 jadi 20%. So kalau jual balik dia akan berlaku kerugian. So korang kena tahu ilmu ni, spread jual beli yang rendah. So Izzat tunjuk kejap kejap. Alright. So ada nampak tak kat sini punya spread? Saya rasa kecil sangat tu. So kat sini kita boleh tengok emas Publigo dan Publidina. Okay. So dia punya spread dia hanya 5 hingga 8%. Dia mengikut atas jenis emas. Okay. So ini kita boleh tengok kijang emas, dia punya spread 6 hingga 10%. Kita boleh tengok emas palm Swiss. Dia punya spread antara 10 hingga 30%. Kalau ni macam ni tak sesuai, sebab kita kena cari spread yang rendah. So lagi rendah spread tu, kita punya keuntungan lagi tinggi lah. Kalau kita ambil spread yang 20%, so itu merugikan lah. Sebab tu ilmu emas ni penting, korang perlu tahu. So yang keempat itu emas bunga raya. Spread dia juga tinggi, 15 ke 25%. Okay, itu lagi spread. Korang kena tahu spread tu, sebab penting. Janganlah main beli je emas gold bar, jangan beli je gold bar tapi tak tahu spread, pergi jual mahal. Tak boleh macam tu. Kena ada ilmu pasal spread, kena tahu spread tu. So yang keempat, kena tahu brand. Korang kalau nak beli emas ni, kena beli brand yang terkenal. Sebab apa? Senang untuk nak tukar, nak beli, nak jual beli emas. Contoh Izzat panggil paling sesuai yang Izzat boleh nampak lah, iaitu dekat ni lah, Publigo. Sebab apa? Sebab Publigo ni dia ada cawangan seluruh Malaysia, and then dia juga telah memenangi banyak anugerah. Memang betul-betul famous. So kalau korang dia beli Publigo, sesuai lah. Kalau kat kijang emas ni, kalau untuk kijang emas ni hanya di cawangan Maybank tertentu sahaja. So kalau korang nak tukar nanti, nak jual balik, kena pergi kat cawangan tertentu sahajalah. So kena cari yang company ni yang betul-betul famous, yang ramai orang pergi. Yang itulah yang paling sesuai. Okay. Seterusnya kita boleh tengok kat gambar ni. Kita boleh tengok dekat gambar emas bunga raya dan emas palm Swiss. Yang kelima Izzat nak share iaitu pasal packaging. Okay, korang kalau beli gold bar ni, korang kena pastikan ada packaging. Sebab apa? Kalau tak ada packaging, korang beli yang tak ada packaging, dia nilai dia tak sama dengan yang ada packaging. Kalau contoh lah, korang pergi beli gold bar, and then korang buka punya packaging, so dia akan mengalami susut nilai sehingga 25%. Memang sangat-sangat rendah. So korang kena jaga betul-betul kat gold bar tu. Dia tak boleh ada kemik, tak boleh ada calar. Sebab dia akan mengurangkan harga emas tersebut, sebab dia akan mengalami susut nilai. So ini adalah kelima rahsia yang korang perlu tahu kalau nak
melabur dengan emas. Okey, yang pertama, korang kena beli gold bar. Yang kedua, korang kena beli pada harga yang rendah dan jual pada harga yang tinggi. Okey. Yang ketiga, kena pastikan spread jual dan beli rendah. So, yang keempat, okey, apa yang keempat? Kau ingat tak apa yang keempat? Ya. Keempat, kena pastikan brand yang kita beli tu brand yang terkenal. Sebab apa? Sebab senang nak melakukan jual dan beli. Kena pastikan company yang kita beli tu, emas dekat company yang kita beli ada dekat seluruh Malaysia. So yang kelima, kena pastikan ada packaging. Okay, so itu kelima rahsia yang Izzat kongsikan. So harap dengan ilmu ini dapat memberi manfaat kepada semua. So ada apa-apa persoalan tak? Izzat tengok komen tu. Ada apa-apa soalan pasal emas? So itulah kelima rahsia yang boleh Izzat kongsikan kepada anda semua. Ilmu-ilmu pasal melabur emas dengan betul. Janganlah pergi beli je emas, tengok harga turun, pergi beli beratur je emas. Pergi beli beratur je sampai sanggup tunggu tengah-tengah panas apa semua. Jangan. Tak perlu macam tu. Kalau korang ada ilmu yang betul, korang tahu bila waktu sesuai untuk beli emas, dan bila waktu sesuai untuk jual emas. Sebab apa? Kalau nak beli barang kemas tu okey untuk sebagai perhiasan, tapi untuk melabur tu, untuk sebagai satu pelaburan tu tak sesuai lah. Kalau nak buat pelaburan kena beli gold bar. Sebab gold bar ni dia punya kutilan 999. Sebab kalau barang kemas 916 kebanyakan guna, sebab dia nak ketahanan yang lasak, tak senang putus. Okay. Alright. So korang ada apa-apa lagi persoalan? Kalau ada yang tak faham boleh bagi tahu, Izzat boleh ulang balik. So kalau yang dekat beli harga yang pasal support resistance tu, kalau korang nak tahu dengan lebih detail, macam mana nak kira benda tu, boleh PM TSS Consultancy dekat page. InsyaAllah apa yang Izzat boleh bantu, Izzat akan bantu. Apa nak buat kalau sekarang ada simpan emas? Kalau simpan emas bagus jual ke bagus simpan? Okay, so kita kena tengok korang beli emas tu pada tahun bila. Kalau korang beli emas tu contohlah pada tahun 2017, 18, so kita boleh tengok dia punya kenaikan dia. So sekarang adalah waktu sesuai untuk korang jual emas. Jangan simpan, sebab korang boleh ambil dia punya keuntungan tu. Sebab harga tu akan turun lagi. Takkanlah nak jual bila harga dah turun. Kalau contoh korang beli pada tahun 2015, tapi nak simpan lagi, akan naik lagi. Jangan simpan. Jual je emas tu, tak apa. Sebab dia emas tu harga akan turun. Kalau korang simpan, sebab sekarang tengah turun lagi sampailah kat tahap tertentu, dia akan naik balik. Masa tu lah korang kena beli. Tapi kalau korang sekarang ada emas, korang jual dulu. Tapi kalau korang dah beli emas baru lagi tahun lepas dengan harga yang tinggi, tak rasa kena simpan dululah. Kalau tu biarlah hold dulu, biar dia naik atas baru jual. Kalau korang yang dah beli dah lama dah 10 tahun lepas dah, tapi masih nak simpan, rasanya tak sesuai lah. Sebab kita boleh tengok yang tunjuk tahun 2011 dengan 2020, jauh dia punya perbezaan tu. September 2011 harga dia sama dengan harga tahun 2020. So kalau korang beli pada tahun 2011 ni, patut nak jual harga 2020, rasa berbala tak? Simpan lama-lama, ingat berlakunya compounding. Tapi inilah kenyataan dia. Izzat tahu ramai kebanyakan orang tak tahu benda ni, beli je. Tapi dengan ilmu yang betul, dengan strategi yang betul, apa yang Izzat share malam ni dapat memberi manfaat kepada korang semua. So korang boleh tahu, sekarang tak sesuai beli emas, pilih yang sesuai. Tunggu lagi. So dekat kuning ni lah patut sesuai. Iaitu pada waktu 50.0 masa ni sesuai, beli masa ni sesuai. Sekarang kalau korang beli pada tahun
2015. Tapi korang nak simpan pada tahun ni, nak simpan lagi, tak sesuai, jual je pada tahun ni. Sebab tahun ni dah paling rendah. Sebab dia tak akan sampai dah hingga ke tahun 2015 ni. Dia punya tahap tak akan sampai dah. Dia akan berlaku penurunan je sikit. Dia akan berlaku retracement. Dia akan buat major correction. So kalau korang yang ada emas, jual sekarang. Janganlah hold lagi. Last sekali harga emas sama je yang korang beli yang dulu. Okay. Agak-agak bila emas habis buat major correction dan naik semula. Okey, kalau kat situ korang kena tarik Fibonacci retracement. Okey, kena buat analisis lah kat sini. Saya tunjuk Okey, kena buat analisis kat sini. So korang kena ambil yang dekat atas tu, dekat resistance yang paling tinggi, and korang letak dekat support paling bawah, iaitu pada tahun 2015. So kat situ korang boleh tengok bila waktu sesuai untuk beli emas. Kita kena tunggu dululah. Sebab sekarang ni tak sampai ke tahap yang kita nak lagi. Sebab dia tengah berlaku penurunan lagi. Anggaran tahun. So kalau kita tengok kat sini, mungkin boleh jadi dalam masa 2022 maybe. Sebab kita tak tahu dia punya penurunan tu macam mana. Lebih kurang masa tu. Kalau dia laju penurunan, lajulah dia punya ni, dia punya kenaikan dia. Anggaran tahun Izzat bagi tahun 2022 ataupun 2023. Okay. So ada apa-apa lagi persoalan yang pasal emas? Tapi yang ni kalau korang kena study lebih detail sikit lah pasal emas ni untuk analisis. Sebab dia mengikutkan fundamental. Kena tahu tarik support, macam mana tengok dia punya resistance. Okay. Okay, siapa ni? Nur Syahidah Alwi. Okay, saya macam berminat nak simpan emas tapi tak tahu macam mana nak mula. Okay, so soalan yang sangat bagus. Okay, so dengan apa yang Izzat kongsikan tadi, kita kena ikut 5 step. Okay, ikut 5 step. Yang pertama, okay, Puan Syahidah atau Cik Syahidah boleh beli gold bar. Okay, beli gold bar. Jangan beli barang kemas. Jangan beli barang kemas. Kalau nak buat pelaburan, jangan beli barang kemas, beli gold bar. Okay. Yang kedua kena beli pada harga yang rendah dan jual pada harga yang tinggi. Macam yang saya tunjuk sekarang. Okay, bila waktu sesuai nak beli emas, so kena tunggu dulu lah dia turun. So anggaran yang bagi Izzat bagi tahun 2020, so kita kena tengok, kena pandai baca dia punya fundamental, dia punya support and resistance. So yang ketiga, kena tahu spread jual beli dah rendah. Dan yang keempat, of course lah, kalau Cik Syahidah nak beli, Cik Syahidah kena beli yang paling brand yang paling famous. Contoh Barbigo lah yang Izzat boleh bagi. Yang Izzat nampak sekarang Barbigo. Beli yang paling famous sebab senang untuk jual beli. And then yang kelima, Cik Syahidah kena pastikan ada packaging. Ada packaging tu. Jangan buka pula packaging tu, suka-suka nak buka. So Izzat bagi tahu 5 tu. Okay, so agak dapat lah, Puan Syahidah tu dapat ilmu ni. So sekarang ni tak sesuai lagi lah. So Puan Syahidah kena tunggu dulu. Hold dulu. Sabar sampai satu masa Puan Syahidah boleh pergi kat company yang famous untuk beli emas. Okay, so kalau jual emas sekarang dapat duit, nak invest ke mana? Okay, so kalau jual emas sekarang dapat duit, nak invest, kita kena cari instrumen yang boleh bagi pulangan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, stock market. Okay. Sekejap Okay, so sebagai contoh, korang boleh invest dekat stock market lah. Stock market ni macam unit trust. So dekat situ, sebab kalau nak invest, contohlah, tapi kebanyakan orang ni, orang Melayu kita ni, dia banyak invest dekat apa yang dia orang tahu, ASB, tabung haji. Okay, itu okay sebenarnya.
Tapi kalau ada peluang nak invest dekat instrumen yang boleh bagi pulangan lebih daripada 12%, apa salahnya? Tapi kena ada ilmu dan strategi yang betul. Dan kalau korang nak tahu macam mana instrumen yang dekat Malaysia ni boleh bagi return tinggi, korang boleh PM TSS Consultancy. So kita akan coaching macam mana nak menggunakan instrumen tu. Dan Izzat akan ajar macam mana menggunakan 30 instrumen untuk bagi pulangan return yang tinggi. Okay. Yang penting selamat. Nanti Liga Islamik patuh syariah under BN under SAC. Janganlah masuk dekat nak invest tempat mengaru apa semua scammer apa. Jangan. Korang kalau nak masuk apa-apa tu, contoh sekarang ada orang dapat duit Aisina, lepas tu nak simpan, nak invest. Orang bagi tahu masuk company, baguslah ni bagi return dah sampai 40%, 50% sebulan. Jangan. Korang kena study dulu background company apa semua. So salah satu instrumen yang korang boleh beli itu stock market lah, itu unit trust. Tapi kena study juga dulu. Kena tengok juga unit trust yang mana yang paling bagus. Okay. Alright. So, ada lagi apa-apa persoalan? Okay, terbaik. Terima kasih Cik Solihin. Okay, so saya nak boleh PM Izzat. InsyaAllah Izzat akan ajar macam mana nak melabur ke tempat yang betul. Sebab sekarang waktu yang tak sesuai untuk kita membeli emas lah. Sebab saham pun dia berlaku manipulasi juga. So sekarang ramai orang yang beli emas, investor yang dia beli emas masa harga tinggi, and bila berlaku penurunan dia keluar daripada dijual balik emas tu masuk dekat saham. So saham sekarang tengah naik. So kalau korang nak tahu macam mana caranya, boleh PM TSS Consultancy. InsyaAllah kita orang akan guide macam mana nak mengurus kewangan dengan betul. Kita akan share and guide. Bukan share saja, kita akan guide sampailah menjadi. Sebab tu bekas financial TSS Consultancy ni dia membantu masyarakat untuk mengurus kewangan yang betul sampai dia capai financial freedom. Sampailah dia financial freedom ni masuk duit bekerja untuk kita. Kita kerja ke tak kerja ke, dapat duit tiap-tiap bulan. Macam mana caranya? Itulah yang kita akan ajar. Okay. So Izzat harap semoga perkongsian malam ni dapat memberi manfaat kepada semua. Kalau ada tersilap kata apa semua, Izzat minta maaf. Okay. So insyaAllah next week pada hari Isnin, pada hari sama, Izzat akan membuat siaran langsung lagi dekat FB dengan mengupas topik yang lebih menarik. So stay tune. Alright. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.